Kita dah tahu dah macam mana proses membeli rumah lelong kan. Apa risiko-risiko membeli rumah lelong? Beli rumah lelong dia tidak sama macam kita membeli rumah under construction ataupun kita membeli rumah subsale. Jadi beli rumah lelong ni kita perlu letak kita punya modal ataupun cash kita dekat situ. Sekiranya loan kita tak dapat, banyak bank dah kita apply tetapi tetap tak dapat juga loan. Mungkin disebabkan secret report kita tak cantik ataupun kita high commitment. 10% yang kita dah bagi pada pihak bank tadi hangus. Kena ingat yang itu risiko yang paling besar, yang mana kita kena ingat risiko yang lain. Contoh, ada beberapa bank ataupun ada juga senario yang mana bank melelongkan sebuah rumah ni, dia tidak cover tunggakan cukai pintu, cukai tanah, bil maintenance. Semua tu term and condition dia ada dinyatakan dalam POS lah. Sekiranya bank tak cover, maka kita perlu keluarkan modal cash kita sendiri. Contoh, kita membeli sebuah apartment ni dah lama owner dia tak bayar maintenance fee kan. Mungkin tertunggak dah 10,000. So 10,000 ni kita kena bayar cash. Dia tidak boleh masuk dalam loan kita. Loan yang kita apply tu dia tak masuk, dia tak boleh masuk. Jadi pastikan kita baca dulu term and condition dia. Kalau bank cover, macam mana proses dia? Biasanya bank minta kita bayar dulu, kemudian claim pada pihak bank. Kebiasaannya lah. Ada juga contoh macam title case, dia direct bayar daripada kita lepas kita punya loan disburse tu. Pihak bank akan deduct terus. Risiko yang seterusnya yang mana ramai orang boleh kata surrender ataupun takut lah. Risiko tu adalah sekiranya rumah tersebut masih didiami oleh owner. Tanggungjawab kita sebagai pembeli, kita kena keluarkan penghuni tu. Itu yang rasa macam ramai jugalah yang surrender kan. Kalau owner tu tak nak keluar macam mana kan. Dah puas dah kita bincang, berdegil juga tak nak keluar. So dekat sini sebenarnya rumah lelong ni ada banyak pilihan. Bila site visit tu kita dah tahu dah rumah tu kosong ke, rumah tu ada penghuni ke, kita dah tahu dah. So decision tu kat kita sebenarnya, sama ada kita nak ambil risiko membeli rumah-rumah yang masih ada owner ataupun tidak. Kebiasaannya kita boleh negotiate lah, kita boleh bincang cara baik dengan owner. Tapi ada segelintir owner yang keras sikit kan, dia macam yelah dia tak nak, dia berdegil, tak nak keluar. Solution yang terakhir sekali adalah untuk dapatkan court order, perintah mahkamah untuk kosongkan ataupun sita rumah tu. Tapi benda tu, proses tu akan melibatkan kos, melibatkan lawyer, melibatkan penguatkuasa. Setelah court order keluar, memang owner akan keluar jugalah kan. Kalau tidak, dia masuk ke lock up lah sebab ingkar perintah mahkamah. Saya sendiri pun kalau menang satu-satu rumah, kadang-kadang kita ada give and take lah. Ada setengah tu kita bagi juga saguati kan, ataupun kita sediakan lori untuk dia pindah keluar. Macam-macam lah Kalau boleh tu bincanglah secara baik kan. Jangan terlalu keras sangat. So itu antara risiko yang kita perlu tahu sebelum membeli rumah lelong. Selepas kerja-kerja repairing dah siap, ada beberapa perkara penting yang perlu kita consider sebelum kita buat renovasi ni. Antaranya adalah planning. Jadi planning ni korang pun ada dua option juga. First, korang boleh hire ID, hire professional ID ataupun buat sendiri. Kalau hire ID ni kerja senang lah. Kita hanya minta ID yang settlekan semua. Maksudnya ID yang akan buat proposal, dia akan temu ramah kita, dia akan tanya kita apa requirement kita setiap ruang, kita nak konsep apa, dan diorang akan buatkan proposal untuk kita. And then second, kalau kita nak buat sendiri semuanya, jadi kita perlu
go area by area. Ada rumah, mungkin kita buat satu rumah, kalau rumah tu teruk, kalau rumah tu keadaan masih baik, mungkin kita nak buat ruang-ruang tertentu sahaja. Jadi contoh seperti kat ruang tamu, kita kena tahu apa kita punya requirement dekat ruang tamu tersebut. Contoh, kita nak perlukan berapa seater, sofa, dengan ruang yang kita ada, berapa tempat duduk kita nak sediakan. Kemudian kita nak ada TV ke tak nak ada TV. Di ruang tamu juga, kita boleh plan macam mana langsir kita punya kedudukan. Kita nak buat wall to wall ataupun kita nak buat full height ataupun macam mana. And then kita juga nak tetapkan apa dekorasi-dekorasi dekat situ. Okey, seterusnya di bahagian dapur. Dapur sangat penting kerana dapur adalah jantung sesebuah rumah. Jadi kita kena pastikan dapur kita tu function mengikut keperluan dan kegunaan kita tu nanti. Kita nak tentukan kat mana nak letak tempat penyimpanan seperti peti ais, tempat masak dan tempat membasuh. Dapur juga biasanya ada dua bahagian, iaitu wet kitchen dengan dry kitchen. Okey, kalau dapur itu dalam keadaan yang baik, bolehlah kita gunakan. Tetapi kalau dapur itu dalam keadaan yang sangat teruk, jadi kita perlulah melakukan proses renovasi. Okey, seterusnya tandas. Kita lihat tandas tersebut, jika tandas itu masih dalam keadaan yang baik, cantik dan sebagainya, kita boleh gunakan. Tapi kalau kita dapat tandas yang sangat teruk kondisinya dan kita pun nak rasa macam tandas baru, tandas macam hotel, jadi kita kena buat renovasi. Jadi kita kena plan, kita nak pakai tas jenis apa, sebab tas ni lain-lain harga. Mungkin kita nak pakai tas biasa, mungkin harga sama, tapi kalau kita nak pakai tas yang special, yang designer tas, mungkin harga dia lebih mahal. Pasang sampai mana, full height ataupun nak pakai half saja. And then kita nak pakai dia punya accessories, toilet bowl, basin. Barang-barang ni apa yang kita nak gunakan supaya kita boleh dapat anggaran dan bajet untuk kita menjayakan renovasi tandas ni nanti. Okey, planning untuk bilik-bilik. Apa yang kita kena tetapkan? Apa yang kita kena consider? Jadi bilik-bilik ni ada banyak, macam saya cakap, bilik master bedroom, bilik tetamu dan bilik-bilik yang biasa. Bilik-bilik ni kita kena identify, kita nak ada katil. Katil tu sama ada kita nak gunakan katil custom made ataupun katil yang ready made. Kemudian macam mana dengan keadaan ceiling dia? Ceiling dia kita nak ada design ataupun nak yang simple biasa sahaja. Apa jenis lampu yang kita nak gunakan? Kemudian ada bilik yang nak sekali attach dengan TV dan ada juga yang sekali dengan working table. Lagi zaman sekarang yang orang suka buat kerja work from home. Jadi setiap bilik kita kena tetapkan, kita kena plan betul-betul apa requirement dekat sesuatu bilik ni. Selepas selesai kita membuat perancangan untuk setiap ruang, kita boleh membawa maklumat tersebut kepada kontraktor. Sebab kontraktor sangat perlukan maklumat tersebut bagi mengeluarkan harga anggaran kepada kita. Seterusnya kita dapat setkan berapa bajet kita untuk renovation ini.